Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua penonton. Pada hari ini, pada pagi ini, pada jam 11 pagi, selamat datang ke sesi perbincangan kita bertajuk Keselamatan Laman Web dalam Era Pencarian Maklumat Digital. Dalam hal ini kita perlu mengupaskan kerana ia bertitik tolak dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Oleh itu, murid-murid kerap menggunakan laman web sebagai tempat bergantung untuk mencari sesuatu maklumat tambahan. Oleh hal demikian, kita perlu merungkaikan tentang aspek keselamatan yang perlu diambil cakna oleh kita semua menggunakan laman web. Okey. Antara kepentingan seperti langkah-langkah dalam menjaga keselamatan laman web. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut ataupun lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan gusar kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ialah Prof. Safwan daripada Universiti Putra Malaysia. Silakan Prof. Safwan. Saya Profesor Safwan, berhati dapat bersama dengan penonton pada hari ini dan saya ucapkan selamat datang kepada semua. Okey, terima kasih Prof. Safwan. Dan seterusnya ialah saudari Dr. Lee yang merupakan pakar keselamatan internet daripada teknologi maklumat. Apa khabar saudari? Khabar baik, Darwish. Saya Dr. Lee, pakar keselamatan cyber. Okey. Seterusnya kita akan mulakan perbincangan. Tapi sebelum itu, perbincangan kita dihujahkan dengan lebih mendalam oleh Dr. Lee ataupun Prof. dan Prof. Safwan. Saya akan membicarakan sedikit keburukan laman web. Antaranya ialah maklumat yang tidak tepat. Tidak semestinya semua maklumat yang kita dapat di laman web ini ialah maklumat yang sahih, yang tepat ataupun telah diberikan wawarkan daripada seorang profesor atau profesor tertentu. Kadang-kadang ada scammer ataupun penipu laman web yang menguraikan satu fakta yang tidak benar, iaitu dipanggil autal. Hal ini demikian kerana siapa sahaja boleh menerbitkan maklumat internet, kerana di internet ini merupakan satu website yang bebas untuk kita menghujahkan satu pendapat. Jadi tidak semua maklumat yang ditemui boleh dipercayai dengan tepat. Pada realitinya, tidak dapat dinafikan bahawa isu privasi dan keselamatan merupakan masalah utama kita semua menggunakan laman web untuk mencari maklumat tambahan. Jadi sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya akan mulakan perbincangan kita pada pagi ini, iaitu pada segmen pertama ini yang berjudul Memahami Risiko dan Ancaman. Okey, baik, kita hidup dalam dunia yang digital yang dipenuhi dengan berbagai maklumat daripada kesana ke sini. Namun dengan kemudahan ini datang risiko yang berpotensi. Jadi Dr. Lee, bolehkah saudari jelaskan beberapa risiko utama yang dihadapi oleh masyarakat, terutama sekali khusus kepada murid-murid dalam pengguna internet pada hari ini? Tentu, Darwish. Antara risiko utama termasuk pencerobohan data, penipuan dalam talian dan phishing. Pencerobohan data berlaku apabila penjenayah berjaya mendapat akses kepada maklumat peribadi kita seperti kata laluan atau butiran kad kredit. Penipuan dalam talian boleh mengambil pelbagai bentuk, termasuk tawaran pekerjaan palsu atau laporan yang tidak wujud. Phishing di sisi lain adalah taktik di mana penjenayah menyamar sebagai entiti yang dipercayai untuk memancing maklumat peribadi. Kesedaran tentang ancaman-ancaman ini adalah langkah pertama dalam melindungi diri kita. Itu daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Lee atas segala hujah ini.
setuju bahawa kesedaran adalah kunci untuk selamat daripada ancaman website. Jadi dari pengalaman saya, banyak pengguna internet tidak menyedari bahawa mereka adalah sasaran utama oleh penjenayah cyber ataupun penipuan cyber ini melakukan jenayah tersebut. Oleh itu adalah penting untuk kita memahami bahawa setiap tindakan dalam talian boleh membawa risiko. Okey, jadi kita pergi kepada Prof Safwan. Dari perspektif tuan, bagaimanakah ancaman ini boleh mempengaruhi privasi pengguna? Silakan. Berdasarkan perspektif saya, ancaman ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu tetapi juga kepada organisasi. Kebocoran data misalnya boleh mengakibatkan maklumat peribadi pengguna terdedah pada penjenayah yang boleh digunakan sebagai penipuan identiti. Di samping itu, syarikat juga berdepan risiko kehilangan kepercayaan pelanggan jika mereka gagal melindungi maklumat sensitif. Ini boleh membawa kepada kerugian kewangan dan reputasi yang serius. Wow, ia merupakan jawapan yang sangat jelas dan padat daripada Prof Safwan. Prof Safwan merupakan seorang prof yang terkemuka di bumi Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof Safwan. Seterusnya, mari kita bincangkan langkah-langkah untuk melindungi diri dalam penggunaan web untuk mencari maklumat. Baik, Dr. Lim, apakah langkah pertama yang perlu diambil oleh pengguna, iaitu persilakan. Langkah pertama adalah menggunakan kata laluan yang kuat dan berbeza untuk setiap akaun. Pengguna juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan pengesahan 2 faktor untuk meningkatkan keselamatan. Ini menambah lapisan perlindungan di mana pengguna perlu memasukkan kod tambahan yang dihantar ke telefon mereka selain daripada kata laluan. Wow, okey, bagus. Itu merupakan langkah yang sangat penting. Dari pengalaman saya juga, banyak pengguna masih menggunakan kata laluan yang lemah atau sama untuk berbagai akaun. Hal ini menyebabkan risiko keselamatan yang sangat tinggi untuk mereka. Jika satu akaun telah digodam, ia membolehkan untuk semua akaun yang turut digodam. Penggodam boleh meneka kata laluan dengan mudah jika ia terlalu ringkas ataupun terlalu senang untuk diteka oleh penggodam. Selain itu, membolehkan kerugian kewangan. Akaun bank ataupun e-wallet boleh diakses tanpa kebenaran. Wang boleh dicuri ataupun dipindahkan. Kad kredit boleh disalahguna untuk pembelian oleh penggodam. Satu cadangan yang boleh saya buat adalah menggunakan frasa kata laluan yang panjang dan mengelakkan daripada maklumat peribadi yang mudah diteka. Baik, okey, Prof Safwan, saya akan ajukan soalan yang sedikit sukar dan hebat kerana beliau seorang prof yang sangat level dia katakan tinggi lah kan. Takut dengar tapi saya akan cuba. Okey, adakah Prof Safwan sudah bersedia? InsyaAllah. Apa lagi amalan yang terbaik yang boleh diambil oleh pengguna? Bismillahirrahmanirrahim. Amalan terbaik yang boleh diambil oleh pengguna adalah pengguna harus cakna dan sentiasa memantau maklumat yang mereka kongsikan dalam talian. Penting untuk tetapkan tetapan privasi pada media sosial dan hindarkanlah berkongsi maklumat yang tidak perlu. Moderator, kita juga harus menggunakan saluran internet yang selamat dan elakkan gunakan rangkaian awam tanpa perlindungan. Jika kita hendak guna wifi awam, pastikan pengguna guna VPN supaya data kita selamat. Ingat, guna wifi berpada-padalah. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Prof Safwan. Satu lagi perkara yang amat penting adalah kesedaran tentang maklumat yang kita terima. Kita harus cakna ataupun mewaspada segala maklumat kita terima. Kita tidak boleh mengabaikan notification ataupun noti yang masuk ke dalam phone kita. Iaitu Dr. Lee, bagaimana pula dengan pengguna boleh memeriksa kesahihan maklumat
yang mereka jumpai dalam talian. Apakah caranya? Silakan Dr. Lee. Pengguna harus sentiasa menyemak sumber maklumat. Mereka perlu memastikan bahawa maklumat yang diterima datang dari sumber yang dipercayai dan sah. Selain itu, mereka boleh menggunakan alat semakan fakta yang tersedia dalam talian untuk mengesahkan maklumat sebelum mempercayainya. Ini sahaja yang boleh saya kongsikan. Terima kasih banyak-banyak Dr. Lee. Tanpa kita sedar, kita dah ke segmen yang ketiga. Cepat ada masa. Okay, jadi kita persilakanlah untuk minum air yang telah disediakan kalau juga haus. Okay, so semua para penonton ataupun semua yang hadir pada pagi ini masih kuat lagi, masih segar lagi kan? Pukul 11. Lagipun kita dah bagi sarapan pagi tadi. Sarapan kita pun bukan biasa-biasa, nasi ayam. Tak, rasanya. Jadi kita ke segmen ketiga itu ialah berkaitan dengan teknologi masa depan dalam melindungi pengguna, iaitu murid-murid. Jadi, mari kita bincangkan tentang teknologi yang boleh membantu melindungi pengguna. Saya akan ajukan perkara ini kepada Prof. Safwan. Jadi, apakah perkembangan terbaru dalam teknologi keselamatan cyber? Persilakan Prof. Safwan. Saya boleh kongsikan bahawa sekarang ni kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin adalah dua teknologi yang sedang meningkat dan naik daun. AI ataupun Artificial Intelligence dapat menganalisis pola serangan dan memberikan amaran awal kepada pengguna. Contohnya, sistem yang menggunakan Artificial Intelligence dapat mengenal pasti aktiviti mencurigakan dan mempelajari tingkah laku yang boleh disyaki sebagai langkah awal. Ini dapat membantu sebelum serangan cyber itu bermula. Jadi inilah perkara yang crucial bagi saya untuk saya kongsikan pada hari ini. Wow, sangat menarik, sangat menarik. Dia fakta yang sangat dia kan Prof kan. Bukan satu benda yang sangat jelas lah. So semua penonton perlu buat nota kecil untuk simpan. Jadi saya percaya bahawa pengguna harus sentiasa memanfaatkan teknologi terkini yang ada. Kita tidak gilakan untuk menggunakan AI kepada perkara yang mudah membawa unsur negatif. Antara kesan terhadap penyalahgunaan AI ialah penyebaran maklumat palsu, pelanggaran privasi, diskriminasi dan bias dan sebagainya. Okey. Baik, Dr. Lee, apakah inisiatif yang sedang dijalankan untuk mendidik pengguna mengenai teknologi ini? Okay. Pada pendapat saya, banyak organisasi perlu melaksanakan program pendidikan tentang keselamatan cyber. Ini termasuk seminar, bengkel dan kursus dalam talian untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Institusi pendidikan juga sedang berusaha memasukkan keselamatan cyber dalam kurikulum mereka untuk memastikan generasi muda dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan. Okay, terima kasih kepada Dr. Lee. Kita akan berehat dalam seketika untuk memberi nafas untuk berehatkan kepada kita punya panel-panel untuk update. Nanti saya akan sambung balik. Jadi Prof. Safwan kena bersedia sebab soalan yang diajukan selepas ni sangat wow gitu kan. Baik. Terfikir jawapan saya. Jawapan. Soalan tak bagi jawapan ada. Soalan tak bagi jawapan ada. Bersedia. Mana soalan penelitian? Okey, jom. Jadi kita akan sambungkan dengan Prof. Safwan. Mari kita pergi kepada sudut undang-undang dulu. Baik. Adakah langkah yang diambil untuk melindungi pengguna? Ada. Terdapat pelbagai undang-undang yang sedang dibangunkan untuk melindungi maklumat peribadi. Misalnya, di Eropah, GDPR telah diperkenalkan. Untuk apa? Untuk berikan hak kepada individu bagi mengawal data mereka. Namun, undang-undang ini perlu dipatuhi di seluruh dunia untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada pengguna. Maknanya, semua pengguna haruslah mengikuti undang-undang ini bagi memberikan perlindungan yang maksimal kepada data mereka.
Saya harap jawapan yang diberikan saya memuaskan hati moderator. Bos, sangat bos. Sangat puas. Okay, terima kasih kepada Prof. Safwan. Hari ini kita akan belajar benda baru iaitu GDPR. Saya pun first time dengar. So saya sangat berbesar hati lah kerana Prof. Safwan dah sudi hadir untuk berbincang pada hari ini. Jadi kita berada di segmen yang keempat yang berkaitan dengan kesedaran dan tindakan pengguna. Okay. Mari kita bincangkan tentang peranan pengguna dalam keselamatan cyber. Dr. Lee. Ya. Dr. Lee. Apakah yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk meningkatkan kesedaran diri mereka dalam menggunakan laman web sebagai pencarian maklumat? Pengguna perlu sentiasa berusaha untuk belajar tentang ancaman baru dan cara melindungi diri mereka, mengikuti berita tentang keselamatan cyber dan mengambil bahagian dalam forum atau seminar mengenai topik ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan maklumat terkini. Ini juga termasuk membaca sumber yang boleh dipercayai mengenai keselamatan dalam talian. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Darwish. Terima kasih Dr. Lee. Terima kasih atas segala idea yang diucapkan. Saya setuju, saya sangat setuju. Pengguna juga harus sedar bahawa mereka memainkan peranan penting dalam melindungi maklumat peribadi mereka. Dengan memahami risiko dan langkah-langkah perlindungan, mereka dapat membantu mengurangkan ancaman yang ada. Di samping itu, penting untuk kita membina budaya keselamatan ini. Budaya keselamatan ini bersama masyarakat kita pada hari ini dalam kalangan keluarga serta rakan-rakan kita. Jadi kita kena kongsikan ilmu apa yang kita dapat pada pagi ini kepada seluruh sanak saudara kita supaya kita dapat bersama berteguh dalam menghindari daripada segala ancaman teknologi ataupun dalam website ini. Jadi Prof. Safwan, bagaimana dalam pengguna untuk boleh mengambil tindakan proaktif dalam melindungi maklumat peribadi mereka sendiri? Fikir. Oh, dapat idea. Lah. Pengguna harus sentiasa menilai dan membantah maklumat yang mereka kongsikan dalam talian. Memastikan bahawa mereka hanya berkongsi maklumat yang perlu dan menggunakan tetapan privasi pada media sosial adalah salah satu langkah yang begitu penting. Selain itu, berwaspadalah tentang apa yang mereka kongsikan, terutamanya di platform awam. Jangan tersilap kongsi. Ingat, jangan silap, nanti merana. Saya serahkan kembali. Terima kasih Prof. Safwan. Terima kasih kepada panelis. Kita sudah berbincang tentang pelbagai aspek keselamatan cyber. Sekarang mari kita buka ruang untuk soalan dari penonton. Soalan ini kami ajukan secara talian. Jadi dipersilakan. So kita akan baca soalan-soalan yang diajukan oleh penonton. Penonton dah seronok. Penonton sila tulis soalan yang nak diberikan. Sila juga di internet ini. Okey. Mari kita lihat pada soalan yang pertama daripada penonton dalam talian. Apakah langkah pertama yang boleh saya ambil untuk melindungi diri dan sebagai pengguna internet biasa? Saya akan ajukan soalan ini kepada Dr. Lee kerana penonton sendiri yang inginkan Dr. Lee menjawab soalan tersebut. Silakan Dr. Lee. Langkah pertama yang penting adalah menggunakan kata laluan yang kuat dan berbeza untuk setiap akaun. Mengaktifkan pengesahan 2 faktor di semua akaun yang menyokongnya adalah langkah penting. Ini akan memberikan lapisan keselamatan tambahan. Terima kasih Dr. Lee. Seterusnya ialah soalan yang kedua daripada Nikki dan Mandy. Tak sangka penonton ini mention nama sendiri. Okay, dibandingkan Mandy dengan Nikki. Kita akan terus kepada soalan dia. Adakah terdapat aplikasi atau alat tertentu yang anda cadangkan untuk meningkatkan keselamatan dalam talian?
Soalan ini Mandy mohon kepada Prof. Safwan untuk bicara. Jadi saya akan jawab soalan daripada Mandy. Aplikasi melurus kata laluan seperti LastPass atau OnePassword sangat berguna untuk menyimpan dan melurus kata laluan dengan selamat. Selain itu, Mandy juga disyorkan gunakan VPN ketika melayari internet untuk melindungi privasi anda. Terima kasih. Ingat Mandy, nak guna internet, guna VPN. Ingat Mandy. Okay, terima kasih kepada Prof. Safwan. Terima kasih kepada semua yang sudi bertanya. Untuk menutup sesi ini, saya ingin meminta Dr. Lee dan Prof. Safwan untuk memberikan kata akhir. Silakan Dr. Lee. Okay, saya ingin mengingatkan semua untuk sentiasa berwaspada dalam dunia digital yang sentiasa berubah ini. Pengetahuan dan kesedaran adalah kunci untuk melindungi diri kita. Saya juga nak kongsikan singkat saja. Jangan ambil mudah keselamatan dalam talian. Lindungi maklumat peribadi kita adalah tanggungjawab bersama. Dan kita juga perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan keselamatan dalam setiap interaksi dalam talian. Faham? Faham. Terima kasih kepada Dr. Lee dan Prof. Safwan atas pandangan yang sangat berharga buat kami semua, iaitu warga Dewan pada pagi ini. Jadi saya berharap sangat sesi ini dapat memberikan pengetahuan dan kesedaran yang lebih baik kepada kita semua tentang keselamatan dalam mencari maklumat di web. Okay, jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus berwaspada dan berusaha untuk melindungi diri kita dalam dunia digital pada masa kini. Selain itu, penting juga bagi kita untuk berkongsi pengetahuan ini dengan orang di sekeliling kita agar lebih ramai yang sedar tentang risiko dan langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil semasa menggunakan laman website untuk mencari maklumat tambahan, khususnya kepada murid-murid untuk lebih berjaga dan lebih teliti dalam mencari maklumat di website. Jadi sekian, terima kasih daripada saya moderator. Panel sebelah kanan saya iaitu Prof. Safwan dan Dr. Lee. Sekian, jika ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Sebenarnya kita akan buat lagi kan, kita akan buat lagi pembicaraan lebih banyak dan lebih mendalam tentang laman website ini. Sekian, terima kasih daripada kami. Okay. Terima kasih. Bye-bye.